prosedur, mati, dah kena modal lagi, dah kena beli baru lagi. So ni mereka yang saya cakap, ni nampak tak biru ni? Ni contoh saya rasa tiba ni dah mati dah kan. Saya kena tekan sampai macam tu kan. So this is very bluish, kita pakai cyanosis. Faham? Dan ini indicator yang kita ambil yang kalau kita tak so itu adalah tiga gigi geraham kat belakang untuk biasa. Apa saya punya kerja, yang saya buat, saya ikat second molar dengan tali suture. Saya ikat supaya saya induce kind of disease lah, capsulitis. Ini adalah dari ventral view dari bawah untuk tengok all the apa tu, salivary glands ya. Dia ada banyak. Saya tahu ni cantik ni. Kalau betul-betul insan tak nampak ni seketul-seketul ni. Memang tak nampak. Ini rasa dia dah lap, dah buang all the lendir-lendir. Nampaklah cantik macam ni. Ya, in a reality kalau dah buat sampai 20 ekor kadang-kadang tak perasan. But if you need to take all those glands, what you can do is just incise. Semua tu just fix in the formula. Alright? Later baru you decide. Kalau dekat on the table, operating table tu baru you nak decide mana rosak, mana mandibular, you will take so long for you to identify. No. Kalau kita fix kan, ambil sebungkus macam tu fix, nanti macam mana kita nak identify? Mungkin kalau masa nak identify tu, you boleh ikat dekat atas as a indication kata dia adalah daripada cranial, yang depan is caudal. So bila you nak potong tu, you tahulah kata kalau mesenteric most cranial, kalau parotid the most caudal lah. Daripada situ nanti you tahulah mana you nak ambil. But histologically-nya memang tak ada beza gland. Tak ada beza. Kata kalau study you nak very specific gland kan, so mungkin you boleh buat macam tu. Sebab susah nanti you nak masa tu kan. Tahu je lah dia dah bercantum-cantum dengan lemak-lemak ada dekat situ kan. So dia susah nak differentiate. Right? So these are the salivary glands. Okay, esophagus macam kita juga, saluran makanan. Dia daripada mulut dia membawa, dia ada tube kan, dia membawa ke perut, alright, and stomach. Okay. Mana tadi? Ni adalah pancreas, jejunum, duodenum, alright. So the esophagus daripada depan dia bawa ke stomach, alright, masuk ke pancreas, ada duodenum and all the small intestine towards the cecum and colon, alright. So large intestine ada cecum, ada colon, ada rectum. Rectum tu yang paling ujung lah, ya, tempat dah keluar najis tu, alright. So this is the schematic view, alright. Okay, bila kita dissect dia, okay, kena ingat atas tu adalah lungs dengan heart, turun adalah liver, alright. Dia kan berbelit-belit kan, jadinya kena tahu kalau yang putih ni adalah stomach, ya. Yang ni yang hitam sikit pemanjang macam ni, spleen, alright. So kalau tiba-tiba ada blunt end ataupun dia macam ada kantung macam ni adalah cecum depends. Kalau Arnab lagi besar, horse pun besar, ya. And then towards rectum ni dia selalu attach kepada lubang anal lah, dekat bawah dah. Alright, spleen. Spleen tu apa tu senang nak identify. Selalu kita kalau spleen tu, selalu saya cakap macam itu kan, bila kita belah dia kat tengah, bentuk dia wedge. Okay. Selalu saya cakap, semalam pun saya cakap, ingat potato wedges KFC. Potato wedges KFC kan? Bila you belah dia, bentuk dia macam tu. Ada round sikit kat bawah. Ingat potato wedges KFC, bentuk dia spleen. Kenapa penting? Kenapa penting? Sebab ada certain infection atau certain kejadian di mana spleen tu membengkak. Enlarge spleen. Bila enlarge spleen, dia akan jadi bulat. Bila you potong, dia tak jadi bentuk wedges. So you tahu spleen tu tengah congestion ataupun dia enlarge spleen. So you boleh notify lah perubahan terhadap spleen tersebut. Right? Itu yang saya cakap, ingat KFC, potato wedges, cheesy potato wedges, ingat spleen dia kena potong setengah lah, kena potong tengah. Alright? Itu adalah sikit, ni adalah function secara keseluruhannya. Okay, liver. Liver dia consist of 4 lobes. Lobes apa? Lobes tu yang saya cakap tu. Apa benda lobes tu? Lobes tu, okay, in anything, lobules dia berbentuk macam gugusan. Kita panggil lobes. Okay, lobes. Okay. Kalau ni dia tulis kat sini dalam liver ada 4 lobe, dia ada medial,
dia ada right, dia adalah size dia kita tengok. Tapi kena ingat rat tak ada gallbladder. Gallbladder ni apa? Undi hempedu yang warna hijau yang pahit tu. Kalau siang ayam, janganlah terpotong yang hijau tu, terkena dekat hati tu terus hati tu dah rasa pahit kan, tak sedap dah nak goreng. So itu tapi dalam rats kita tak, dia tak ada gallbladder dia different sikit. Alright, so ada pankreas, saya tunjuk gambar. Ni adalah lobes dia. Satu gugus yang duduk left lobe, satu gugus. Dia banyak. Okey, dia ada nama dia. Left lobe, right lobe, dia ada left middle lobe, ada belah sana. Okey, dia adalah lobes, alright. Ni nama dia. Okey. So function of the liver ni adalah untuk remove toxic kat situ lah. Apa-apa yang kita makan semua dia akan di-neutralize, akan ditapis dekat dalam liver. Okey. Dan juga dia metabolize ataupun dia menghancurkan fat, dia tolong pecahkan lemak kepada tenaga ataupun kerja liver. Alright. So dia produce panggil apa, biocompounds yang ada vitamins ya. Dia juga regulate blood clotting. Apa tu? Kita panggil apa? Blood clotting, pembekuan darah. Okey. Okey. Kenapa perlu tu? Sebab apa? Bila kita luka, kita kena ada mekanisme untuk membantu blood tu beku cepat. Kalau tak, luka asyik mengalir je, darah tak beku-beku kan. Susah pula nanti kehilangan darah pula. Alright. So this is the diaphragm. Diaphragm pula. This is the diagram nak tunjuk pankreas. Yang pankreas tu dia nampak macam putih-putih lemak je. Dia susah sikit nak differentiate dengan lemak apa, sel lemak, tapi kena tahu location dia dekat mana. Pankreas tu dia akan duduk dekat-dekat dengan duodenum dan juga attach dengan spleen. So bila you nampak benda putih antara tu, itulah pankreas. So ambil dia untuk sampel. Ya. Pankreas ni apa pentingnya adalah dia adalah organ yang menghasilkan insulin. Insulin ni penting untuk apa? Disease apa? Diabetik. Diabetes. Untuk diabetes penting insulin dengan glucagon. Okey. Jadinya kalau perlulah mungkin ada study diabetes ke apa, so they need you to take pancreas sample atau kena tahulah kat mana. Okey. So ni adalah panggil apa tu? Antara kajian yang dilakukan oral garbage yang you need to measure yang itu tu, sebab oral garbage ni dia ada pelbagai size, panjang dia, it depends on the species of the animal that you use. Okay, so you kena ukur dulu. Jangan anak-anak kalau panjang sangat terlajak, bukan setakat stomach, dia boleh pergi ke bawah. So kena betul-betul ukur ya. Dan juga how you handle tikus tu lah kena betul. Macam apa tu, saya tahu dulu saya pernah nampak ada orang dia pegang tikus macam tu, dia pusing macam tu, nak bagi tikus tu pening. Bila dia pening, dia macam kurang respon, senang dia nak buat oral garbage. Tapi it's not a good technique lah bukan betul. Tapi saya pernah lah nampak dulu kan mana ada sangat all this SAUC, apa ethics semua tak ada. But I pernah lah tengok, kenapa pakcik tu buat apa tu, punya bagi nak bagi tikus tu pening. Aduh kan, tak apalah dulu tak ada benda-benda. So sebenarnya tak boleh buat macam tu, kesian kat tikus tu. Kalau betul teknik you pegang, you grip tu betul tikus tu tak bergerak sangat pun. Kalau betul cara you pegang tengkuk tu. Okay, I ada student sampai sekarang tak pandai-pandai pegang tikus tu. Dia takut. Kalau tikus tu bergerak sikit je, dia lepas terus. Tak boleh dia tu, kalau betul-betul you pegang sebab dia ada loose skin, jangan risau. Dekat tengkuk dia tu banyak loose skin, sebab apa di bawah tu selalu ada fat. Kan dia nak fat tu berfungsi untuk melawan suhu badan dia semua. So dia bila ada loose skin tu, bila you grab betul-betul, cekang betul-betul, dia tak bergerak pun. Dia okey je kalau nak buat, tapi itulah. Tapi ada masa dia kadang-kadang dia agresif terlebih lah kan, ada hari-hari dia kan, depends lah. Nasib juga benda-benda tu. Sama juga kalau nak ambil darah pun, kalau kita kerja kat klinik, sometimes it's not our day. Kita cubalah kiri ke kanan ke depan ke belakang ke, cuma tak dapat darah. Sometimes you just like, it's not our day lah today. Sometimes kita decide gitu je lah. Right, why rats don't have gallbladder? Kenapa rat tak ada gallbladder? Sebab apa? Liver dia sendiri telah menghasilkan gallbladder yang pekat kan, air hempedu, jus hempedu yang pekat. Fungsi gallbladder adalah untuk memekatkan jus hempedu tersebut. Jadi bila liver dia sendiri dah menghasilkan jus hempedu yang pekat, tak perlu dah lagi gallbladder tu. Itulah kenapa dia tak ada gallbladder kalau compare to the other species. Ya. Yeah? Alright. So, okay. Dah nak habis dah. We go to the urogenital systems. Yang kita ada male, ada female, and also excretory organs. Ya. Yeah? Okay. Aku masuk pernyataan ni, the test descend at 30 to 40 days.
with the inguinal canal which remain open. Maksudnya bila rats tu pup kan baru lahir, dia punya testis tu masih ke atas, dia tak turun ke skrotum lagi. It takes up to 40 days baru dia turun ke bawah. Okay. Yeah. And testicular can be retracted. Okay. Right. Ada 6 accessory glands, ada vesicular, ada prostate glands, ya. Okay, so ini adalah apa schematic view. Testis tahulah ductus deferens, ni yang attach kepada situ. Alright, dia ada bladder, apa tu tadi ambil bladder, ya, ada bulbo urethral gland. Ni pun susah juga nak tengok, nak tahu, tapi kalau you tahu the anatomical location, then you can get example. Right? Ni gambar yang rat-meal, right? So this is the penis dia, testis. Okay, epididymis adalah yang menghubungkan testis dia. Menghubungkan pula. Dia adalah yang menutup testis tu atas dengan bawah, epididymis. Dan yang menghubungkan testis ke sini adalah vas deferens. Ada prostate gland ni, dia betul-betul dekat pangkal penis, ya. Dan attach kepada prostate gland ni yang dia ada macam sayap, ada wing tu adalah seminal vesicle. Okay, then you need to take as well. Ni urinary bladder dia ni dah kecut lah. Kalau dia ada air kencing lagi, dia dikembung lah besar. Apa lagi? And scrotum. Scrotum ni kantung lah. Testis tu telah dikeluarkan dari scrotum. Okay. The female reproductive organs, ya, dia ada ovaries, left and right ovaries. Okay, dia ada uterine horn. Alright, ni bladder dia ni quite turgid. Kalau baca turgid tu maksudnya dia agak keras, mungkin ada urine dalam dia. Okay, ada rectum. Ni rectum kan, ni rectum. Okay, ni adalah dia punya uterine horn dia lah. Okay, ni fallopian tube dia very small kat sini. Ni ovaries, ya. Sometimes kalau bila kita buat necropsy, sometimes di uterine tu begitu merah sekali, mungkin disebabkan oleh astrocytoma. Ini lagi sekali. Okay, saya nak tunjuk kidney. Okay, kidney untuk rats, ya, kepala belah sana, kepala at your left, ni kaki dia ekor dia belah sini. Okay, untuk kidney, kalau belah kanan dia tu kedudukannya agak tinggi sedikit. Okay, dan juga left kidney tu agak ke bawah sikit. Ni memang anatomy dia macam ni. Saya tak jumpa lagi kenapa kedudukan macam ni. Mungkin ada reason dia, reason dari segi fisiologi ke apa, tapi pembacaan saya tak jumpa lagi. Kalau ada nanti saya boleh add, ya. So ini adalah dia. Ingat dia bila kita belah kidney tu, bila kita buka, okey, yang bahagian paling luar kita nama dia cortex, okey. Bahagian C cortex cover, okey, kat luar. M medulla tengah, medial, ingat saya cakap M tengah. And dekat tengah tu adalah pelvis, ya. So itu adalah nama dia. Alright, mammary gland ataupun kelenjar susu ni, dia ada dekat bawah tu. Mungkin ada disease, ada study you kena ambil, ya. So ini ada nak cakap kata kalau mak kalau buat breeding, ya, kalau ibu dia tu cukup susunya, anak-anak dia tu akan cantik, colour pink, ya. Kalau tak cukup, kedut-kedut je anak dia tu. Dan colour-colour macam kebiru-biruan tu maksudnya susu mak dia tu tak cukup. Okey, mungkin kena tengok kenapa pemakanan ke macam mana, kena tengok cukup tak air, cukup tak, ataupun botol ada mungkin bab dekat ujung tu tersekat, dia tak dapat air kan. Jadi benda-benda tu kena check lah, kita tengok anak dia. Sebab kalau betul cukup anak dia susu, anak dia minum sekejap je, dan mak dia tinggalkan dia kat sebelah, dia pergi kat sebelah tempat lain, dia rela-rela. Kalau anak dia tu attach je, latching je, tu maksudnya mungkin tak cukup susu. Okey. Okay, kidney tadi, ni adalah function of the kidney. One of the important function adalah untuk excrete, untuk menapis apa benda yang telah dibagi makan. Kidney lah kerjanya. Jadinya janganlah beli-beli benda-benda apa tu, makjun ke apa ke kan. Sayang dekat kidney tu, kita tak tahu apa produk dimasukkan dalam produk-produk tersebut kan, unless kalau dia memang dah berdaftar kan. Janganlah percaya dengan iklan-iklan artis tu semua makjun ke apa, minuman kurus, minuman memutihkan tu semua jangan ambil, bahaya. Okey. Dan dia juga adalah one of the important untuk menghasilkan, mengawal untuk RBC reproduction, ya. Okey, sikit lagi. Ni adalah brain. Okay, bila kita buka brain, macam nak buka brain, bila kita potong, kita kena potong
asingkanlah kepala dia sebelah, badan sebelah. Okay. Kepala tu selalu kita ambil gunting sebab dia sebenarnya nipis je tulang skull dia tu. Dia dimasukkan gunting, you boleh gunting, buka flap dia dan you boleh keluarkan seketul apa tu brain tu keluar satu macam tu. Okey. Dan olfactory bulb tu maksudnya yang paling depan lah, yang paling depan. Dia ada cerebrum and cerebellum. Bellum kat belakang. Okey, dan ada pons. Ini bila kita terbalikkan view daripada ventral. Ini yang X ni mungkin akan nampak ni, kita panggil dia optic chiasm. Itu adalah di mana yang dia bersilang dan dia attach kepada mata. Mata kita tu nama dia optic chiasm. Okey, dia akan masuk kepada kita punya apa tu? Lubang mata tu, soket mata. Okey. Tu adalah optic nerve, optic chiasm tu yang X tu. Alright, ini lari bawah. Okey. Ini apa nama, cross section ya. Mungkin akan ambil sampel, I don't know, maybe in your research. Okay, spinal cord, laminectomy. Okay, sometimes you need to take, because kita tahu spinal cord dia ada daripada atas kepala sampai ke tail kan, sampai ke ekor. Jadinya sometimes disease ada study kena tahu mana location ambil dan you need to count lah vertebrae tu. Kalau secara general je, potong je terus dengan tulang-tulang dia tu, masukkan je dalam formalin. Nanti tahulah apa benda yang nak ditengokkan. Ya. Selalunya kena keluar kat organ dia lain dulu, baru proceed dengan spinal cord. Ini cantik lah ni, dia potong macam ni. Banyak benar masanya, ingat senang nak potong macam gitu. Cantiknya kan. Tak mungkin lah boleh potong macam ni, mungkin sebab dia nak purposely nak tunjuk, you know, apa tu, kalau betul-betul nak keluarkan like the whole structure tak tunjuk. Tak ada masalah misalnya nak buat macam tu. You potong je vertebrae tu, katakanlah ambil daripada cervix. Potong cervix, masukkan dia dalam satu formalin apa tu, jar. Dekat thoracic potong, masukkan dalam satu lebih cepatlah macam tu. Ni I tak tahu lah kenapa dia buat kosmetik punya cerita benda ni. Alright. So sciatic nerve ya, sciatic nerve ni dekat peha. You boleh nampak dan you boleh identify ni yang putih ni kalau biasa pernah buka yang masa peha ni, you boleh nampak all this muscle, all this nerve. Sometimes you boleh ambil the whole muscle ni kat sini, kat bawah dia, you ambil sekali dengan dia punya nerve. So bila you nak buat sectioning, you akan dapat both the sciatic nerve as well as the muscle. Okay, endocrine system, pituitary gland, bawah panggil apa tu? Bawah brain tu, at the ventral area. Apa tu, ada certain study dia keluarkan dulu, separate from the brain sample. Alright. Thyroid gland dia duduk kat mana? Thyroid gland dia duduk dekat sini. Okay. Parathyroid gland dekat tepi tu. Memang kecil. Ambil je doset, masuk je dalam formalin kalau perlu. Dan bila you nak kena grossing, you baru test. Tapi kalau nak grossing pun you tak boleh pun nak bahagi thyroid gland dengan parathyroid gland tu. Dia melekat sekali. Tak apa. Asalkan you bahagi betul-betul, you jadikan dia slide, nanti pathologist boleh view lah. Dia ada sedikit perbezaan structure untuk parathyroid gland. Okey, ni adalah adrenal gland. Nama dia ad tu maksudnya dia di atas, dia adrenal gland di atas renal tu. So nama dia adrenal gland, nampak tak kecil je tu. Okey, dia diselaputi oleh lemak-lemak tu kat situ. So kena pandai-pandai tengok. Tip saya, jangan pergi potong blood vessel dulu. Kalau tak nanti dia dah bertakung blood dekat situ, susah dah nak identify all. Hati-hati, ambil dulu organ mana patut. Adalah tunjukkanlah apa sampel tu hati-hati. This is left ni ada. Ini tu dia ada selaput dekat luar. Alright, so these are the apa tu? Type of hormones produced by all these glands. Contoh macam parathyroid hormone adalah penting, dia mengawal kalsium lah dalam badan kita. Adrenal gland ni adalah atas adrenal tu, so dia dua function, dia menghasilkan so testis pun sama juga. Jangan assume dua testis sama je dia punya histological structure. Testis tu lain, epididymis punya structure pun lain.
asingkan sebelah, testis you asingkan sebelah yang bisa nak ambil. Alright. So the functions of ovary, okay, important dia adalah dia mengawal estrogen and progesterone. Alright. And also what are the important of this untuk study osteoporosis, ya. Tahu kan bila perempuan ada osteoporosis, dia senang mendapat tulang rapuh. Ingat tak iklan aniline? Yang dia aniline gold tu kan? Tu adalah untuk bila orang bila ovary dia dah tak function kan? Sebab dah menopause, so dia tak boleh nak mengeluarkan hormon yang cukup. Jadinya dia akan affect kalsium punya kalsium, simpanan kalsium dalam badan. Dan bila kalsium tak cukup dekat tulang, tulang tu akan jadi rapuh. Jadinya dia akan, kalau tengok dia ada gambar, nanti saya masukkan. Tulang kalau tulang untuk biasa dia very padat macam ni. Tapi untuk yang osteoporosis dia memang ada lubang-lubang. Boleh bayang tak SpongeBob? Lubang-lubang tu itu adalah lubang-lubang dekat tulang tu. Nak kata dia rapuh, senang patah. Okay, untuk study ni diorang mengeluarkan the whole set of the ovary, and juga kita tu dia keluarkan semua dari ovary supaya dia boleh use dekat tikus. Dan bila dia induce monopause, dia induce osteoporosis. Jadi tikus ni after certain time dia akan jadi osteoporosis lah, kita assume kan. So mungkin dia akan bagi treatment makanan ke apa, dia nak tengok improve tak osteoporosis tu. Memang selalulah banyak orang study ni. Saya dulu masa saya student pun, saya tolonglah kawan-kawan yang mana nak study ni, tolonglah buat OSHE untuk dia. Yeah. So ni cara dia belah lah from the depan, okay, dia keluarkan sikit-sikit. Itulah, boleh je. Alright, there are other glands. Alright, thank you. Itu je. Dah